Syafi'i, tuan-tuan dan puan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata beri masa kita ni pada 5 perkara. Kata Imam Syafi'i, masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, kehidupan ni, kita kena beri pada kehidupan ni masa dia tu 5 perkara. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia. Yang pertama sekali, kata Imam Syafi'i, kita kena beri masa untuk Allah Ta'ala berbual dengan kita. Yang pertama sekali, kena beri masa untuk Allah berbual dengan kita. Allah dia nak berbual dengan kita, tuan-tuan, tapi kita selalu sombong dengan Tuhan yang beri kita nikmat makan, yang beri kita nikmat hidup, yang beri kita nikmat sihat. Allah Ta'ala diturunkan kalam dia semata-mata dia nak berbual dengan kita. Tapi berapa kali sehari hari ni kita ni beri masa untuk Allah berbual dengan kita. Apa maksudnya kita kena beri masa Allah berbual dengan kita, tuan-tuan? Selalu baca Al-Quran. Sebab Allah turunkan Quran ni semata-mata dia nak berbual dengan kita. Tuan-tuan dan puan, bila kita tak boleh baca Quran, walaupun kita pandai baca Quran, kita mahir dalam segala bagai hukum tajwid, bagai-bagai ni, tapi kita tak nak baca. Maka bila kita tak nak baca, tuan-tuan, kat situ menunjukkan Allah tak nak berbual dengan kita. Sebab apa Allah tak nak berbual dengan kita? Sebab dalam diri kita ada something. Ada ego, ada sombong, ada sesuatu yang tak selesai lagi. Sama ada dalaman ataupun luaran. Itu sebab, tuan-tuan puan, kita ni ada 2 sifat yang besar. Satu dipanggil sifat mahmudah, yang kedua dipanggil sifat mazmumah. Kita nak masukkan sifat mahmudah ni bukan benda senang. Sebab sentiasa yang ada dengan kita ni sifat mazmumah. Maka kita kena mujahadah, kita kena challenge semua ni. Kenapa? Kita nak masukkan sifat mahmudah. Jadi bila kita masih lagi tak berjaya masukkan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat yang terpuji lah, kita kata, dengan tawaduk, dengan qanaah, dengan sifat merendah diri bagai-bagai ni, maka tuan-tuan, selama itulah Allah tak nak berbual dengan kita. Maka tu sebab kita payah nak baca Quran. Bukan masalah apa, tuan-tuan, masalahnya diri kita banyak yang tak selesai. Maka tu sebab kita kena selesaikan banyak benda dalam diri kita, dari segi hati dan dari segi perkataan dan juga dari segi perbuatan. Kena banyak selesaikan. Maka ubat bagi penyelesaian masalah 3 perkara tu, hati, perkataan dan perbuatan tu, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu masa yang pertama, kata Imam Syafi'i. Kita kena beri masa untuk Allah berbual dengan kita. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kita kena beri masa untuk kita berbual dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita berbual dengan Allah ni bukan sembahyang fardu ni, tapi sembahyang sunat. Maka tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, 2 waktu solat yang disukai oleh Allah untuk Allah nak dengar suara kita. Apa dia 2 waktu sembahyang ni? Yang pertama sekali sembahyang tahajud. Yang kedua sembahyang duha. Maka tuan-tuan, yang lain tu sulaman ya. Kan? Yang 2 waktu ni lah kita nak kena jaga betul-betul. Yang pertama sembahyang tahajud, yang kedua sembahyang duha. Itu sebabnya tuan-tuan diberi garis panduan oleh para ulama-ulama yang beramal. Dia kata kita ni, tuan sekalian, pada sembahyang 2 waktu ni, duha dan tahajud ni, jangan kita tinggalkan lebih daripada 7 hari. Bila kita tinggal lebih daripada 7 hari, niscaya gelap hati kita, wal-iyazubillah. Jadi makna, tuan-tuan, kita kena beri masa untuk kita berbual dengan Allah, ngadu sungguh-sungguh, bangkit tengah malam ngadu segala masalah kita. Kita sembahyang duha ni, kita munajat ke Allah Ta'ala tentang apa yang kita hadap ni, sama ada masyarakat, kojo dan sebagainya, tuan-tuan, maka kat situ akan adanya rahmat Allah kat kita bila kita beri masa untuk berbual dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita kena beri masa bekerja pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan, kita wajib kerja. Allah kata wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintahkan kita kerja. Kita ada tulang empek korek, tuan-tuan. Kita jangan duk harap orang, kita jangan duk minta sedekah. Kita kena bekerja, tuan-tuan. Itu kewajipan. Sebab Allah dan Rasul dan seluruh orang beriman nak tengok kita ni dalam kerja yang kita buat.
Sebab bila kita bekerja tuan-tuan sekalian, kita boleh sedekah, kita boleh pergi umrah, kita boleh pergi haji dengan sebab kerja. Maka tuntutan tu daripada Allah Ta'ala. Maka kita kena beri masa untuk kita bekerja pada jalan Allah. Walaupun kita kerja ni kerja dunia tuan-tuan, kita buat salesman kereta, buatlah apa pun bengkel ke apa ke nama ke, tapi tuan-tuan kita bekerja tu pada jalan Allah. Sebab apa? Dalam kerja tu kita ada tanggungan, nafkah pada anak bini, kita boleh sedekah, kita boleh kumpul duit pergi umrah, kita boleh buat macam-macam dengan sebab bekerja ni tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita bekerja. Dan yang ketiga, masa yang ketiga, beri masa antara kita dengan keluarga kita kerana Allah. Beri masa, kita ada isteri tuan-tuan, beri masa untuk bini. Isteri ada kita kena beri masa kita untuk dia. Dan kita ada anak-anak, beri masa kita bersama dengan anak-anak. Hari ni tuan-tuan, buat kadang-kadang kita tengoklah orang yang tak menilai, tak merasa sesuatu yang berharga pada apa yang Allah Ta'ala beri ke dia. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala beri itu sesuatu yang sangat berharga. Keluarga ni berharga. Tapi kita nampak hari ni tuan-tuan, kadang-kadang ada mak bapak tuan-tuan bawa anak-anak makan kat kedai, jelas kan? Anak adalah 2-3 orang kocik-kocik lagi tuan-tuan. Mak bapak sibuk main telefon tuan-tuan. Kadang-kadang saya rasa nak ambil telefon tu nak suap dalam mulut mak bapak ni. Ni jenis mak bapak tak reti bahasa tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala beri masa tu. Masa tu akan hilang, masa tu akan pergi. Akan sampai masa tuan-tuan anak-anak kita besar, dah tak ada depan mata tuan-tuan. Masa tu tinggal kenangan. Bila kita ada isteri, tolong beri masa bersama isteri. Akan sampai masanya, masa yang ada tu akan tinggal kenangan. Sama ada kita pi dulu kenangan buat dia atau dia pi dulu kenangan buat kita. Maka tuan-tuan sekalian, hargai masa bersama keluarga. Ini yang Imam Syafi'i doa ajar ke kita. Sebabnya kesemua tu ada dah daripada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat hidup sementara masih hidup. Sebab bila mati, cerita hidup ni selesai tuan-tuan. Kita nak sempurnakan nikmat hidup sementara masih hidup. Bila mati, segala nikmat hidup ni selesai. Jadi kita duk harap pula nikmat kematian. Boleh nikmat kematian tu kerana menyempurnakan nikmat hidup. Bila kita tak menyempurnakan nikmat hidup dengan apa yang Allah Ta'ala dah beri kat kita, agak-agak boleh ke kita dapat nikmat kematian tuan-tuan dan puan? Kita tak akan dapat nikmat kematian. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak menyempurnakan nikmat hidup. Kita tak rasa benda yang Tuhan beri ini sesuatu yang sangat bernilai. Masa yang dah berlalu tuan-tuan, kita tak boleh bayar dengan duit. Masa yang dah berlalu tuan-tuan, kita tak boleh bayar dengan omeh. Masa yang dah berlalu tuan-tuan, cuma tinggal kenangan. Itu sebab Imam Syafi'i kata, beri masa berkeluarga kerana Allah. Punyalah Allah Ta'ala jaga kita ni. Allah tak suruh kita semayang 24 jam. Allah tak suruh kita zikir 24 jam. Allah tak suruh kita baca Quran 24 jam. Allah beri kita masa, antara dia nak berbual dengan kita, ada masa. Antara kita nak berbual dengan dia, ada masa. Antara kita nak buat kerja kita untuk menyempurnakan nikmat hidup macam orang lain, ada masa. Antara kita dengan keluarga untuk nak menyempurnakan juga nikmat hidup rasa keluarga, ada masa. Maka tuan-tuan, tak boleh kita nak beri benda ni sebaik mungkin. Sebab nikmat hidup ni tuan-tuan, kita kena ambil. Maka ambil nikmat hidup ni dan sempurnakan, niscaya kita akan peroleh nikmat kematian. Tapi bila kita tak ambil nikmat hidup, tak sempurnakan, niscaya kita tak akan dapat nikmat kematian. Sebab kematian tu akan dituntut besok kita lepas mati. Apa kita buat dengan Quran yang Allah Ta'ala beri? Apa kita buat masa semayang yang ditentukan? Apa kita buat dengan keluarga yang Tuhan beri? Apa kita buat dengan tenaga yang Tuhan beri tuan-tuan? Kita kerja dengan baik ke? Dengan keluarga yang Tuhan beri, kita nak bersama dengan dia pada didikan pada jalan Allah. Semua ni Tuhan tanya tuan-tuan dan puan. Kemudian yang kelima, masa dengan masyarakat kerana Allah. Masa dengan masyarakat ni macam mana tuan-tuan dan puan? Orang ajak kita ke nuri, pi ke nuri, kita ada masa, kita ada kereta pi. Sebab itu merupakan ukhuwah. Itu merupakan kasih sayang. Itu merupakan tuntutan daripada Islam. Orang ajak kita makan kenduri pi tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan sekalian,
Kadang-kadang kita ni tak merasa bahawa nikmat ukhuwah ni sesuatu yang sangat berharga. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia ada sebut dua perkara, tuan-tuan. Sayyidina Ali ada sebut dua perkara. Ingat kalam Sayyidina Ali ni. Apa kata Sayyidina Ali? Dua nikmat yang hidup dan menghidupkan kamu walaupun setelah kamu mati. Kata Sayyidina Ali. Dua nikmat yang hidup dan menghidupkan kamu walaupun setelah kamu mati. Kata Sayyidina Ali. Apa dua nikmat ni, tuan-tuan? Yang pertama, nikmat ilmu. Ilmu ni suatu nikmat. Bila kita boleh ilmu, tuan-tuan, kita menghidupkan ilmu ni di dalam diri kita dan kita panjangkan dia untuk nak menghidupkan orang dengan sebab ilmu. Lalu tuan-tuan, bila kita mati dah kita ni. Tapi nikmat ilmu tu masih hidup kat kita pada ketika kita dah mati. Ini mahalnya yang kata ilmu ni, tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, saya kadang-kadang terkejut juga. Macam hari Sabtu minggu lepas, saya pergi kuliah. Lama saya tak pergi kuliah. Masjid saya lampau boleh, tu Masjid Nahdah. Sebab jadual saya sebulan sekali. Saya tak pergi dah 5-6 bulan dah, tuan-tuan. Baru dapat pergi minggu lepas. Jadi bila dapat pergi minggu lepas, tuan sekalian, kebetulan SU tu dia umumkan. Dia kata besok ni ada seorang tok guru kita, dia kata dia buat walimatul urus anak dia. Jadi kata SU tu, dia kata saya harap, dia kata orang-orang yang sehat, orang-orang yang ada rezeki, masing-masing kita ni semua ada kereta, kita ikhtiarlah untuk nak pergi besok. Dia kata dia jemput tu lama dah kan, dia umumkan kat masjid tu bulan lepas lagi dia datang. Maka kita pergilah besok ramai-ramai, dia kata, sebab tok guru kita yang pertama. Yang kedua, kita fikirkan apa yang dia sanggup buat untuk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kata SU Masjid An-Nahdah ni, ustaz ni tuan-tuan, yang nak buat walimatul urus Ahad minggu lepas ni sekalian, dia datang daripada Tangkak. Setiap bulan datang daripada Tangkak untuk kuliah subuh dekat Masjid An-Nahdah. Dia bertolak daripada Tangkak kompet pagi. Saya kata, ya Allah, saya ingat saya jauh dah, rupa ada yang lagi jauh. Jadi tuan-tuan, dia datang daripada Tangkak. Kompet pagi bertolak daripada Tangkak semata-mata nak pergi kuliah subuh dekat Masjid An-Nahdah. Punyalah tuan-tuan, dia korbankan masa. Orang macam ni, dia bukan cari dunia. Dia rasa ilmu ni suatu nikmat yang Allah Ta'ala sedang beri ke dia untuk dia nak hidupkan ilmu dalam diri dia, dan dia nak cuba hidupkan ilmu ni pada orang lain, dan dia nak hidup dengan ilmu selepas dia mati. Ini kata Imam Syafi'i. Nikmat ni nikmat hidup dan menghidupkan kita lepas kita mati. Bila kita mati, tuan-tuan, Nabi pun sebut dalam hadis yang sahih. 3 perkara, tuan-tuan, yang mengalir kat kita dalam kubur. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat yang kita beri ke orang. Maka tuan-tuan, ustaz ni datang daripada Tangkak, pergi ke Masjid An-Nahdah sebulan sekali, kompet pagi bertolak daripada Tangkak, tuan-tuan. Nak cerita suatu pengorbanan. Maka tu sebab SU ni cakap, dia kata tok guru kita datang daripada Tangkak, nak ngadap kita ni semata-mata nak kongsi ilmu. Kita dengan macam-macam kenderaan, kita ada alhamdulillah masih sihat. Kita tak boleh ruangkan waktu ke untuk nak pi jemputan dia ni. Maka tu sebab Imam Syafi'i kata, tuan-tuan, masuk bersama dengan masyarakat ni masa berharga. Bila kita bersama malam ni contoh, ni masa berharga. Sebab mungkin besok kita tak boleh nak bersama dah. Berapa ramai tuan-tuan dan puan yang kita tengok orang tak boleh nak bersama dah, tuan-tuan. Saya pergi ceramah dekat Melaka. Saya cakap kerana Allah, tuan-tuan sekalian. Dia nazir masjid. Nazir sebuah masjid dekat Melaka. Jadi tuan sekalian, sebelum saya pergi ceramah, sebelum ceramah malam tu, jadi orang-orang ni bawa saya pergi rumah dia. Dia letaklah TV depan dia, tuan. Jadi kemudian apa semua sekali dia kata dia tak apik nak pergi sebab dia tiba-tiba lumpuh, tak boleh jalan. Kono tu secara tiba-tiba. Tak tua mana lagi, tuan-tuan. Baru 62. Tapi secara tiba-tiba dia
tiba tak boleh jalan. Dia jadi jam apa semua sekali ni, sampaikan katil hospital kon duk bawa balik rumah dia terbaring tuan. Duk letak TV depan dia ni. Dia nazir masjid. Ya, dia baru kono masa tu, baru sebulan lebih kono. Maka tuan-tuan sekalian, lepas tu malam tu dah habis ceramah, apa nama ni, orang masjid tu cakap, dia kata, Ustaz Nazir nak jumpa Ustaz juga lagi lepas ni. Tak apa, lepas makan tu pergi rumah dia. Dia menangis tuan-tuan, menangis pasal apa? Menangis tak dapat nak bersama. Dia cuma boleh tengok kita ni dalam TV tuan-tuan. Dia nak tengok kawan-kawan masa berceramah pun tak dapat tuan-tuan. Dia rasa nikmat saudara tu hebat betul. Jadi adakah kita ni tuan, bila Allah dah tarik nikmat sihat sehingga tak boleh kita nak bermasyarakat, baru tu nak terasa. Wah, aku tak boleh nak pergi, aku minta maaf keadaan aku macam ni. Masa kita sihat tuan, kita punya sombong. Orang jemput makan kenduri tak nak pergi. Kita tak nak campur orang. Kita rasa tuan-tuan sekalian, apa perlunya pergi rumah dia, kita duk rasa macam tu. Kenapa mesti macam tu tuan-tuan dan puan? Ini yang Imam Syafi'i duk ajar kat kita. Itu sebab tuan-tuan. Yang kedua kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, nikmat yang hidup lagi menghidupkan kita setelah kita mati, nikmat saudara. Kenapa tuan-tuan? Kita dah mati, duk dalam kubur, dia teringat kat kita tuan-tuan. Duk teringat. Bila ada tahlil arwah tuan-tuan, dia sebut nama kita, oh, jangan lupa nama si Anu ni ha. Kita tuan-tuan pun duk teringat dia masa dia hidup tuan-tuan. Dia ni pantang jumpa kita, nak sembang, nak senyum, nak tanya khabar sikit lebih kurang. Maka tu sebab kata Sayyidina Ali, dua nikmat yang hidup lagi menghidupkan sesudah mati. Yang pertama nikmat ilmu, yang kedua nikmat ukhuwah. Benda ni hidup dan menghidupkan kita lepas kita mati, benda ni hidup. Itu sebab jaga tuan-tuan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Niscaya kita dapat nikmat mati. Bila kita tak jaga benda ni, jangan kita duk harap nikmat mati tu boleh ke kita. Wal-iyazubillah. Dan kemudian katanya lagi dalam kitab ni, dan Sufyan Al-Thawri berkata, kami berjumpa manusia yang ditimpa sakit dan bala. Kata Sufyan Al-Thawri, kami jumpa manusia yang ditimpa sakit dan ditimpakan atasnya bala. Maka mereka merasa ketakutan apabila hukum Tuhan terjadi ke atas mereka. Sepatutnya bagi manusia tidak merasa takut ditimpa sakit dan bala, kata Sufyan Al-Thawri. Dia kata mana-mana kita memang normal lah kita lah. Ya, bila kita ni yang pertama sekali Allah Ta'ala datangkan sakit, dan yang kedua Allah datangkan bala. Macam sekarang ni bala di antaranya pun tuan-tuan, banjir besar melanda pantai timur tuan-tuan. Tak kono kita kan? Tapi saudara kita bila saudara kita tuan-tuan, kita ni cuma boleh beri semangat yalah. Yang kedua, kita cuma boleh mendoakan. Jangan sekadar cakap tuan-tuan. Bila orang bercakap, dia kata insya-Allah saya doakan, tapi dia tak pernah pun berdoa. Ini orang zalim. Kita tuan-tuan puan, biar tak cakap tapi terus mendoakan, itulah sebaik-baik manusia. Sebab Nabi ada sebut doa yang dimakbulkan oleh Allah, doa saudara dia ke atas saudara yang lain. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata da'watul muslim li akhihi bi zahril ghayabil mustajabah. Doa ni mustajab. Saudara kita banjir besar kat Kelantan, kat Terengganu tuan-tuan, doakanlah pagi tengah malam kan, doakan. Kan, hindarkan dia daripada penyakit, hindarkan dia daripada sesuatu bala yang menyukarkan perjalanan hidup dia. Bukan payah pun nah. Kita bangkit tengah-tengah malam tuan-tuan, doa untuk saudara kita, bukan payah. Very simple. Itu pun kadang-kadang kita tak boleh nak buat. Maka tuan-tuan, memanglah Sufyan Al-Thawri kata di antara rasa takutnya manusia ni pada dua benda ni. Yang pertama takut sebab sakit, yang kedua takut sebab bala. Itu normal lah bagi kita. Cuma pada takut dia tu ada sesuatu daripada kita untuk dia. Pada takutnya kita ni ada sesuatu daripada orang lain untuk kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila kita sakit ni atau sesiapa pun sakit, beritahu dekat orang masjid, beritahu ke orang surau.
Tak apa datang pun tak apa. Just doakan je. Ada whiteboard, tulis ke whiteboard. Si Anu Haji, si Anu ni apa bagai ni. Perasan ke tak perasan. Yang kalau datang selalu duduk bersandar ke tiang tu contoh tuan-tuan. Contoh kan. Doakan dia sekarang ni apa kena Allah alam kita pun tak tahu kan. Doakan bagi dia sihat. Jadi tuan-tuan, very simple. Sesuatu yang memang Nabi SAW ajar ke kita begitu. Dan kemudian katanya, demi Allah katanya, aku tidak tahu apakah yang bakal terjadi jika bala itu ditimpa atasku, kata Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri bersumpah dia pun manusia. Dia kata, demi Allah, aku pun tak tahu. Kalaulah sekiranya bala tu Allah timpakan ke aku pun tak tahu. Ni tuan-tuan, tawaduknya dia. Dan dia kata, aku pun tak tahu aku jadi macam mana. Kalaulah Allah Ta'ala timpakan bala tu ke aku. Maka kemudian katanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa aku dan aku tidak berasa takut. Itu kata Sufyan As-Sauri. Mudah-mudahan dengan sebab kalaulah Allah turunkan bala, kalaulah Allah Ta'ala beri penyakit ke aku, dia kata mudah-mudahan yang aku paling harap satu ya, Allah ampunkanlah dosa aku ni. Sebab dia kata kita ni manusia yang punya banyak dosa. Dia kata mudah-mudahan dengan sebab bala tu Allah ampunkan dosa, dengan sebab sakit tu pun Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu je yang duk harap, dia kata. Dan kemudian katanya, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, dia kata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah memikul pasir dan besi, dan tidak sesuatu yang lebih berat aku rasakan selain memikul ugamu. Ni tuan-tuan, pikul ugamu ni bukan benda yang ringan, benda yang berat kan. Sampai kadang-kadang kita tak terbawa tuan-tuan. Yang sabit dengan ugamu ni kita tak bawa. Tak terbawa, bukan tak nak bawa, tak mampu nak bawa. Yang sabit dalam soal hukum hakam sebagai contoh dan contoh, anak-anak kita, anak-anak perempuan contoh, ataupun saudara mara kita yang duduk keliling kita tuan-tuan, kan, dengan anak perempuan dia seksi contoh, kan, dengan anak laki-laki duk isap vape, duk isap bagai-bagai lah contoh tuan-tuan. Tercakap kokek kita, sedangkan agama tu ada kokek kita ni. Kan, kita tahulah sikit banyak dalam soal hukum. Tercakap kokek kita, tak tercakap tuan-tuan. Sebab kan kita togu kan takut jadi putih saudara. Kan kita togu kan jadi takut jadi faham lain. Kan kita togu kan takut jadi bermasam muka. Maka tuan-tuan, benda yang dia buat tu salah. Agama tu ada kokek kita. Agama pun ada kek dia, tapi agama yang ada kek dia tu cuma samar-samar sikit-sikitnya. Agama yang kek kita ni alhamdulillah kita fahamlah sikit sebanyak hukum hakam. Kita sedang pikul ni. Bila kita sedang pikul, makna suatu tuntutan etis kita tu terhadap apa yang kita pikul untuk kita nak beri ke orang lain. Maka tuan-tuan, kita tak terberi, tak tercakap. Sebab apa? Takut dia kocik hati. Sebab apa? Takut dia bermasam muka. Maka akhirnya tuan-tuan, itu sebab kata Luqmanul Hakim, biar aku pikul bosi pasir tu, borek dia tak apa lagi. Daripada aku pikul agama, lebih borek daripada bosi atau pasir. Kata Luqmanul Hakim. Tuan-tuan, bidalan orang-orang alim ni hebat. Nak menyatakan dia tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kita ni yang paling kita bimbang apa? Yang paling kita bimbang, kalau kita ni bukan pilihan Allah Ta'ala pada nak menjalani kehidupan akhirat, ini sesuatu yang paling kita bimbang. Kalau kita ni dah menjadi pilihan Allah, tuan-tuan, kita kena sentiasa doa supaya boleh istiqamah sampai mati. Kalau Allah tak pilih lagi tuan-tuan, waliyazubillah. Tapi yang katanya kalau Allah nak pilih ni mengikut kehendak dia, tak ada siapa jangka, tak ada siapa duga. Saya nak bawa contoh tuan-tuan, ambil iktibar, saya nak buat contoh. Satu benda yang kita kata ya Allah ya Tuhan, pilihan Allah, benda yang kita tak jangka. Tuan-tuan dan puan, 3 minggu lepas hari Sabtu, AIM, tuan-tuan dan puan tahu AIM ni Amanah Ikhtiar Malaysia.
kan, tempat orang perempuan buat pinjaman, baguslah AIM ni kan. Dia orang nak niaga, ada pinjaman disediakan bagai saya dapatkanlah juga maklumat hari tu bila saya bersama dengan dia. Maka tuan-tuan, AIM ni dia buat satu program di satu pondok di Labuhan Dagang, Kuala Langat, Banting. Hari Sabtu 3 minggu lebih. AIM ni tuan-tuan, dia minta saya lah untuk on behalf lah menyampaikan sumbangan untuk pondok ni. Dia minta saya sampaikan. Dan dia minta lah kita bertazkirah sikit. Bermula program tu ke 3 petang tuan-tuan. Sabtu 3 minggu lebih. Habis ni asal lah, sebab asal tu dia ada nak beri makan pada anak-anak pondok 86 orang. Maka tuan-tuan, ke 3 mula program. Saya pun berucap lah sikit lebih kurang tazkirah tuan-tuan dalam 50 minit macam tu je lah. Lepas tu adalah pegawai wakil AIM ni pun bercakap. Lepas tu sampaikan sumbangan. AIM ni menyumbang untuk pondok tu. Berapa jumlah Allah alam kita pun tak tahu. Dan maka tuan-tuan, sebelum masa selesai, Alhamdulillah. Lalu tuan-tuan, saya pun duduk lah dalam surau dia, surau baru madrasah tu, cantik surau dia, bersih madrasah tu. Lalu tuan-tuan, saya pun duduk nak tunggu untuk azan asar. Datanglah satu orang tua kat saya duduk. Dia salam dengan saya, dia duduk sebelah. Dah salam, dah duduk sebelah ni, dia pun tanya. Dia kata, "Ustaz, dari mana?" Dia tanya tu soalan dia. Saya pun cakap lah. Lepas tu saya tanya dia pula, "Pakcik dari mana?" Dia pun cakap lagi dari mana. Lepas tu saya pun tanya lagi. Saya kata, "Pakcik dah lama ke kat sini?" Dia kata, "Baru 8 bulan Ustaz, baru baca Iqra' 1. Tuan-tuan puan, dengar elok-elok, fahamkan betul-betul bila Allah Ta'ala pilih. Dia kata baru 8 bulan, baru baca Iqra' 1. Orang tua ni tuan-tuan puan, saya tengok keadaan dia tu tak terurus. Nampak jubah dia panjang, nampak memang tak terurus. Sangat tak terurus dan nampak uzur sangat-sangat. Nampak uzur sangat. Jadi tuan-tuan, saya pun tanyalah umur dia. "Pakcik umur berapa?" Dia nak gurau dengan kita tuan-tuan. Sebab satu orang tua yang kesunyian. Dia nak gurau sungguh lah. Dia kata, "Ustaz, agak-agak berapa umur saya?" Dia tak cakap, dia suruh nak gurau lah maknanya dengan kita. Saya pandang umur ni dalam 70 lebih, dekat-dekat 80 lah. Macam tu lah saya pandang. Maka saya pun bila dia suruh teka tu, saya pun agak lah, saya kata 70 lebih kot, saya kata. Lepas tu dia sambung lagi, dia gurau lagi. Kalau Ustaz kata 70 lebih, lebihnya tu berapa dia tu? Memang dia nak gurau sungguh lah tuan-tuan. Kan orang tua yang kesunyian. Mana saya tahu dia kesunyian? Selepas asar pun saya dapat jawapan. Maka tuan-tuan dan puan, saya kata lebih 75 kot, saya kata. Lalu kemudian dia kata tak, dia kata, "Ustaz, tolak 10. Maknanya baru 65. Nampak uzur sangat tuan-tuan dan puan. Bapa mentua saya sekarang ni, bapa mentua saya 67, nampak ganteng lagi tuan-tuan. Dia 65, nampak uzur sangat. Pada pandangan mata kita tu 75 ke atas dia tu. Maka tuan-tuan, azan. Azan berhenti apa semua sekali ni, sembahyang asar. Lepas sembahyang asar ni, maka dia ambil lah makan yang disediakan oleh AIM tu. Dia pun nak pergi balik ke pondok. Saya duduk lah meja depan madrasah, depan surau tu. Jadi bila dia nak balik pondok, dia angkat jubah dia tu. Jubah dia labuh. Tu saya kata tak terurus. Jubah dia labuh, meleret tanah. Maka saya kata, "Pakcik, mailah duduk dengan saya." "Tak apa Ustaz," dia kata, "saya nak makan kat pondok je."
Budak-budak tuan-tuan puan duk makan kat surau tu, duk cari tempat, duk kaki lima, ada pondok wakaf depan tu, duk dia seorang nak balik ke pondok. Di madrasah tu tuan-tuan, budak paling kecil umur 9 tahun, pelajar paling besar umur 23 tahun. Pakcik ni umur 65, lebih tua daripada Tok Guru. Dia paling tua. Maka bila saya ajak duduk sama dengan saya, dia menolak. Saya pujuk dia. Saya kata, pakcik tak apalah, duduklah sekali dengan saya. Kita bual-bual. Alhamdulillah dia terima pelawaan saya. Masa itulah baru sembang seterusnya tuan-tuan dan puan. Lalu bila dah duduk ni, saya kata, minta maaf lah pakcik, saya nak tanya. Mulalah kita bual. Dah adalah bual-bual mukadimah sebelum tu. Masa makan. Jadi saya kata, pakcik datang sini memang pakcik niat nak mengaji pondok ke apa, saya kata. Itu soalan saya. Memang pakcik yang niat nak mengaji pondok ke sehingga pakcik boleh datang ke pondok ni tuan-tuan. Lalu dia cerita, tak ustaz, saya tak tahu pun pondok ni macam mana, saya tak ada niat langsung untuk nak duduk di sini. Tak ada niat langsung. Terlintas ke hati pun tak ada. Dia kata, setelah isteri saya meninggal. Isteri dia meninggal, tuan-tuan dan puan. Kemudian, anak-anak dia 5 orang, biarkan dia duduk rumah tu setahun lamanya dalam keadaan duduk seorang diri. Setelah isteri dia meninggal. Dia kata, saya bukan pencen kerja kerajaan, ustaz, saya kerja swasta. Dapat duit hari tu, saya hamburkan pada anak-anak, hamburkan pada cucu. Saya simpan untuk saya makan sikit. Nasib baik saya ada simpan, ustaz. Itulah yang saya guna makan selama setahun selepas isteri saya meninggal. Anak jenguk tak, telefon tak, tanya khabar tak, apa pun tak. Tang mana silap, wallahualam. Kita pun tak tahu pondok ni. Tapi Allah mengatur elok, tuan-tuan. Lalu kemudian dia kata, saya lepas ya setahun ustaz, saya duduk seorang-seorang, saya sunyi sangat-sangat. Rupa memang dia sunyi. Anak tanya khabar tak, apa pun tak. Macam tak ada anak. Saya pun pergi rumah kakak saya ustaz. Dia kata, di Sentul. Di rumah abang ipar saya. Saya duduk rumah kakak saya, rumah abang ipar saya lebih kurang 2 bulan. Mungkin kakak dan abang ipar saya rasa macam terbeban. Maka satu hari tu dia kata, kakak saya pun cakap, dia kata, kemas kain baju, bubuh dalam beg. Kakak saya cakap dengan saya, nak hantar saya ke suatu tempat. Saya tanya kakak saya nak hantar pergi mana, kakak saya tak cakap, ustaz. Sedangkan yang nak dihantar tu saya, tapi kakak saya tak cakap. Jadi tuan-tuan, sampai dalam kereta saya tanya kakak saya nak hantar pergi mana, tak cakap. Dah nampak pondok ni, baru kakak saya cakap, baru abang ipar saya cakap, nak hantar kau duduk sini, kau duduk rumah pun seorang-seorang, tak ada siapa tengok, kau duduk sini. Dia kata, ustaz, masa tu dia kata, saya rasa ni macam nak terjun kereta, ustaz. Ni bukan life saya selama ni. Tapi fikir duduk seorang-seorang, kakak dengan abang pun dah macam tak suka kita. Saya tak ada tempat. Duduk rumah pun seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan, masa dia cerita ni tuan-tuan, dia nangis. Kerana Allah saya cakap, saya pun nangis sama. Nak cerita ni. Maka tuan-tuan dan puan, dia kata masuk pondok tu kena bayar yuran pendaftaran, segala bagai ni, jumlah dia 2,000. Abang ipar saya keluarkan duit bayar. Lepas tu duduk pondok tu kena bayar 300 sebulan. Tok Guru pondok ni bawa saya ke Baitul Mal Selangor, ustaz, dia kata. Jadi minta Baitul Mal, alhamdulillah Baitul Mal Selangor beri 300 kepada pondok ni untuk saya.
Selama mana saya masih di sini? Dah 8 bulan tuan-tuan dan puan duk pondok ni. Anak telefon tak tahu pun dia duk pondok. Tanya tak, apa pun tak. Apa saya cakap ke dia tuan-tuan? Saya kata, pakcik, saya tanya dia, pakcik sebelum ni orang yang macam mana? Minta maaf, saya kata. Dari segi sembahyang, dari segi baca Quran, dari segi ibadah. Ustaz, saya memang orang tak sembahyang. Saya cuma sembahyang Jumaat ya sesekali. Dan saya memang tak pandai baca Quran langsung. Baru 8 bulan ni lah saya baru belajar Iqra' 1, masih belum habis lagi. Maka apa saya cakap ke dia tuan-tuan dan puan? Ini cakap saya. Saya kata, pakcik, pakcik lah orang yang paling beruntung. Sebab di usia macam ni masih ada lagi kasih sayang Allah pada pakcik. Allah pilih lagi untuk dudukkan pakcik di suatu tempat bersama dengan orang-orang yang berjalan ke akhirat. Saya kau macam tu ke dia. Pakcik orang yang paling beruntung. Usia macam ni Allah pilih lagi pakcik untuk jadi ahli akhirat. Memanglah Allah jadikan satu jalan cerita kematian isteri getir hidup ni. Anak-anak tak ambil tahu. Yang kedua, saya kata saya nak pesan ke pakcik, kalau sekiranya atas sebab kesilapan pakcik dalam mendidik anak-anak yang 5 orang tu, pakcik minta ampun ke Allah Ta'ala, pakcik taubat sungguh-sungguh. Dan apa yang anak-anak buat ke pakcik sekarang ni, saya minta sangat-sangat pakcik tolong ampunkan dosa anak-anak ni. Selesai masalah. Kemudian saya kata, pakcik istiqamah lah. Doa selalu. Minta Allah Ta'ala matikan ke tompek ni. Saya tanya dia, pakcik tenang tak duduk sini? Dia kata, cukup tenang Ustaz. Macam mana pakcik tak tenang? Saya kata, bangkit pagi-pagi pakcik dengar Quran. 86 orang budak duk baca Quran hari-hari. Pakcik duk tengok anak-anak fitrah ni, anak-anak ahli syurga hari-hari. Macam lepas semayang asar tadi ni kan kita ada selawat, anak-anak ni adalah qasidah dia baca pendek-pendek. Kita rasa, ya Allah, pakcik beruntung. Maka pakcik tak payah kesal kehidupan pakcik dulu. Cuma pakcik bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Taubat ke Allah Ta'ala. Banyak ngaku silap. Doa biar mati kat sini. Menangis dia tuan-tuan. Saya cakap macam tu kat dia, menangis dia. Dia terima dengan hati terbuka tuan-tuan. Kita bercakap benda yang betul. Tapi Allah jadikan cerita pada perjalanan hidup dia sebab Allah Ta'ala nak hantar dia dekat tompek tu. Yang lopeh tu lopeh pakcik minta ampun, beri maaf pada anak-anak. Selesai masalah. Dia tak nak jongok pakcik jangan rasa marah. Mungkin silap kita yang lopeh-lopeh kita tak tahu. Maka pakcik minta sungguh-sungguh ke Allah, mati tu biar kat sini. Tuan-tuan dan puan, ni pilihan Allah. Tu sebab kita yang paling kita bimbang, tuan-tuan, yang paling kita bimbang. Kalau setakat malam ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala sedang memilih kita pada jalan akhirat, tuan-tuan. Kita yakin ke yang kita boleh mengakhiri hidup seperti bagaimana kita malam ni? Kita yakin ke? Itu sebab tuan-tuan, hati tu nak kena selalu bermunajat ke Tuhan. Minta sungguh-sungguh. Biarlah Allah Ta'ala pilih kita sehingga penghujung usia kita pada jalan ni. Itu yang kita minta. Begitu. Dan kemudian katanya lagi,
Dan katanya lagi, sesungguhnya aku telah memikul pasir dan besi dan tidak sesuatu yang lebih berat aku rasakan selain memikul agama. Aku telah makan makanan yang lazat dan berbuat baik dan tidak aku lihat yang lebih lazat daripada maaf. Ni tuan-tuan. Dia kata aku dah makan makanan lazat. Tidak ada yang lebih lazat daripada memberi maaf dan memohon maaf. Kita mudah nak beri maaf ke orang, tuan-tuan. Dan kita mudah untuk nak minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, ialah ujian Allah ni dia macam-macam. Tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat saya sekarang, dia Seremban. Baru tak sampai sebulan ni, dia datang rumah saya, tuan-tuan. Dokek pukul 12 malam. Baru tak sampai sebulan ni. Datang ke rumah saya dokek pukul 12 malam. Kita ni dalam bahasa moden, tuan, kita ni dah laluk dah. Kan? Telefon tak berhenti ni. Dokek pukul 12 ni, telefon tak berhenti. Saya terpaksa angkat lah. Mula telefon sekali memang saya tak angkat lah. Sebab dah 12.50, tuan-tuan. Telefon kali kedua pun saya tak angkat. Memang saya tak angkat. Telefon kali ketiga, saya kata, ya Allah, mustahak apa ni? Baru saya angkat. Maka saya kata, ada apa, siapa ni? Saya tak kenal, tak tahu nombor dia. Orangnya tu saya kenal lah, orang masjid. Dalam umur 40-an. Dia kata, Ustaz ada di rumah ke? Saya kata, ada. Saya nak datang rumah Ustaz sekarang. Saya kata, ya Allah. Saya kata, kalau besok boleh tak? Memang saya cakap macam tu lah. Kalau besok boleh tak? Saya kata, malam dah, tuan-tuan. Kita pun bukan kaki bola. Jadi tuan-tuan, dia pun pujuk. Dia kata, sekarang boleh tak Ustaz? Mustahak sangat. Allah, saya kata, tak apalah, datanglah, saya cakap. Maka dia datang. Dan bila datang sekalian, datang tu masuk rumah saya, duduk di rumah. Duduk, tuan-tuan, terus menangis. Allahu Akbar. Masuk ni, tuan-tuan, duduk tu terus menangis. Saya kata, apa masalah? Dia pun cerita itu, Zek. Dokek kedua baru dia balik, tuan. Maka, tuan-tuan, apa masalah? Dia baru tahu isteri dia curang. Dia baru tahu isteri dia curang, jelas, nyata, dengan bukti. Dia baru tahu isteri yang dia sangat percaya curang. Tak meraung, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan sekalian, apa Ustaz yang patut saya buat? Saya minta dia ceritakan kehidupan. Dia kata dia dah beri kasih sayang pada isteri dia. Dah beri segalanya mengikut kemampuan dia. Dia tak pernah aniaya isteri dia. Dia tak pernah pukul, tak pernah cakap yang tak elok ni. Dia kata, dia orang masjid, orang ngaji. Saya kata, kamu balik, kamu minta ke Allah Ta'ala, tapi maaf tu lebih baik, saya kata. Maka tuan-tuan, dah selesai apa semua sekali, dia pun dah ada kepuasan untuk bercerita dengan kita ni. 5 hari selepas tu, isteri dia pula datang rumah saya, tuan-tuan. Pening kepala aku, Isteri dia datang rumah saya, tuan-tuan. Datang siang, bukan datang malam. Isteri datang dengan kawan dia. Kawan yang dia boleh percaya. Isteri dia pula memang ngaku sungguh-sungguh depan saya, memang dia curang. Dia datang nak buat apa, tuan-tuan? Dia nak ucap terima kasih ke kita sebab suami dia beri maaf ke dia. Ni, tuan-tuan. Beri maaf dan minta maaf itu suatu kelazatan. Orang buat salah, tuan-tuan, kita beri maaf. Kita buat salah, kita minta maaf. Selesai masalah.
Tu sah duk panjang cerita. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, maka aku juga telah merasakan kepahitan dan tidak ada sesuatu yang sangat pahit yang aku rasakan kecuali permasalahan hajat manusia. Ni lah tuan, hajat manusia. Macam-macam lah orang berhajat. Dan memang pahit tuan-tuan. Kita nak layan hajat orang ni pahit. Tapi kena layan. Yang kata orang berhajat tuan-tuan, macam mana pun kena layan. Benda tu pahit tapi kena layan. Begitu. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung bulan depan. Kita berhenti ke situ.